contoh 4. Semua dapat? Nampak? Contoh 4. Transformasi. Bab 11. Okay, kalau kamu boleh nampak, kamu angkat tangan. Okay, very good. Okay, kita sambung bab 11. Okay, bab 11 ni transformasi isometri. Okay, hari tu kita belajar kongruen. Okay, kongruen maksudnya sama. Hari ni kita sambung translasi. Okay, translasi. Okay, kamu dah salin contoh, jadi kamu catatkan tambahan sahaja untuk hari ini. Okay, yang pertama translasi, kamu tengok apa maksud translasi. Ini penting. Okay, translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu sata. Pemindahan ni dia bergerak lah Dia bergerak. Okay, kamu tambah nota ni. Ataupun perkataan lain berubah tempat. Okay, berubah tempat. Berubah tempat. Syarat dia arah yang sama. Okey, syarat dia jarak yang sama. Kemudian syarat yang lain. Di bawah suatu translasi, objek dan image. Okey, objek yang asal Ini kamu kena catat nanti dalam buku. Ini asal, image. Okey, yang berubah lah. Yang bertukar tempat. Okey. Yang bertukar tempat. Contohnya, asalnya dia berada di A. Kemudian dia tukar tempat ke B. Asal objek yang berubahnya image. Syarat dia yang seterusnya mesti ada ini. Bentuk dia mesti sama, saiz dia mesti sama, orientasi juga mesti sama. Orientasi bermaksud arah. Okay, kalau asalnya dia pandang ke kiri, objek image juga mesti sama. Dia tak boleh terbalik. Tak boleh terbalik. Okay, tulis sini tambahan tak boleh terbalik. Tak boleh terbalik. Okay, itu bermaksud translasi. Okay. Tengok sini. Okay, contoh 4 dah salin. Kenal pasti raja yang menunjukkan translasi. Berikan justifikasi. Okay, A. Okay. Bentuk anak panah dari atas dia berubah pergi bawah. Adakah dia translasi? Ya atau tidak? Okay, jawapannya ialah translasi. Kerana apa? Bentuk dia sama. Okay, ini objek, sini bawah image sama. Saiz dia sama. Tak ada satu kecil, satu besar. Okay, saiz sama, bentuk sama. Orientasi sama. Tengok anak panah ni ke kanan. Objek, image dia pun ke kanan. Jadi dia ialah translasi. Okay, soalan A. Boleh faham? Faham? Angkat tangan A. Okay, bagus. Senang je. Translasi. Dia berubah tempat. Tak kira lah dari atas ke bawah ke kiri atau kanan. Yang penting bentuk mesti sama. Kalau anak panah. Dia tak boleh satu anak panah, satu bentuk bintang. Itu bukan translasi. Okay, bentuk mesti sama. Saiz mesti sama. Tak boleh satu besar, satu kecil. Dia mesti dua-dua sama besar atau sama kecil. Okay, yang ketiga syarat mesti orientasi yang sama. Kalau satu ni arah ke kanan, mesti yang kedua arah ke kanan. Tak boleh dia terbalik.
Okay, kita tengok B. B, adakah dia translasi? B, adakah dia translasi? Okey, tak ya. Okey, kita mesti tahu alasan dia. Okey, bentuk ia sama bentuk. Saiz pun sama besar. Orientasi tak sama. Okey, dia satu ke kanan, satu ke kiri. Kita tak boleh panggil dia translasi. Orientasi tak sama. Jadi bukan translasi, kena cara jawab dia kerana orientasi tidak sama. Okey, boleh faham B? Okey, angkat tangan. Siapa faham B? Kenapa dia bukan translasi? Okey? Okey, selesai. Contoh 4 selesai. Okey, yang penting kamu tambah dalam nota ni bintang ni dan ini. Bentuk, okey, ada 3 syarat. Translasi ada 3 syarat. Bentuk, saiz dan orientasi. Okey, nanti kamu catat. Kita tengok mana contoh 5. Contoh 5 di bawah. Okey, kita tengok dulu apa di sini. Dia kata perwakilan translasi dalam bentuk vektor translasi. Vektor translasi ni dia pergerakan. Dia nak gerak ke mana dan ke mana guna satah Cartesian. Okay, ada paksi X, ada paksi Y. Okay, kita tak payah baca benda ni, tak penting pun. Yang penting arah pergerakan dia ini ya. Yang cikgu highlight ni, ini penting. Okay, translasi arah pergerakan ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah, jarak pergerakan bilangan unit. Kemudian vektor translasi kita tulis sebagai kurungan A, kurungan B. Apa maksud tu? Okey, tukar warna lah. Okey, pertama sekali A ni mewakili paksi X. Okey. Dalam graf paksi X maksudnya kiri atau kanan. Ini paksi X. B mewakili paksi Y. Okey, paksi Y macam ni. Atas atau bawah. Jadi, ke kanan positif. Ke kiri negatif. Atas positif. Bawah negatif. Okey, senang kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh. Kata apa? Tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan bagi huraian translasi. Okey, tentukan kedudukan dan lukis vektor translasi. Okey, kita tengok A dulu. Titik P bergerak 2 unit ke kiri. Okey, gerakkan 2 unit ke kiri. 1, 2. Dan 3 unit ke bawah. 1. Sudah. 3 unit ke bawah. 1, 2, 3. Okey, ini yang baru. P tanda. Dari asalnya P objek, dia berubah tempat kepada P tanda image. Okey, dari objek yang asal, okay, dia melalui satu translasi.
Dia lalui satu translasi berubah kepada image ke tempat yang baru. Dia pindah tempat yang baru. Jadi ulang balik, titik P bergerak 2 unit ke kiri, 2 kotak. Dan 3 unit ke bawah. Okey, macam mana nak tulis dia punya vektor translasi? 2 unit ke kiri. Kiri negatif. So sini kamu kena tulis atas dia negatif 2. Negatif 2. 3 unit ke bawah. Bawah negatif. Negatif 3. Tak ada per ini bukan pecahan. Ini vektor translasi. Okay, ini jawapan dia. Boleh faham A? Angkat tangan. Siapa yang faham? Okay, bagus. Okay, kalau dia kiri negatif, bawah negatif. Kanan positif, tak payah tulislah positif. Atas pun positif. Okay, lukis vektor translasi tu. Okay, ini dia punya vektor translasi, dia buat anak panah. Jadi ambil warna ni. Okay, dia tambahkan anak panah sini. Kan? Itu vektor translasi ini. Okay, kita cuba B pula. Titik P bergerak 5 unit ke kanan. Okey, 5 unit ke kanan. Kita buat 5 unit. Ni asal 1, 2, 3, 4. 4, 5. Okey, 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. Okey, turun bawah 5. 1, 2, 3. Kejap. Boleh nampak ke? Cikgu besarkan Ni. Dah 3. Tambah lagi 2, 4, 5. Okey, ini yang baru. P tanda. Cikgu buat 2 lah. Untuk bezakan tadi. P tanda 2. Okey. Jadi vektor dia. Ambil warna merah. Okey. Terlebih. Macam ni. Okey, macam mana nak tulis dia punya vektor translasi untuk yang ini 5 unit ke kanan. Kanan ialah positif. Okey, tulis 5. 5 sahaja. Sekejap. Okey, sabar. Okey, 5. 5 unit ke bawah. Bawah negatif 5. Okey, siap. Okey, A dengan B dah siap. Okey, siapa faham? Angkat tangan. Boleh translasi ni paling senang dalam bab ni, bab transformasi. Transformasi ada banyak jenis. Ini yang pertama, jenis yang pertama translasi. Dia bergerak. Okey, cikgu teruskan C. Kita buat C. Titik P bergerak 6 unit ke bawah. Okey, tukar warna keliru nanti. Okey, 6 unit ke bawah. Itu je dia bergerak. So sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Lah. Okey, sini 6. Jadi ini kita buat P tanda yang ketiga. Okey, jadi dia
hanya turun bawah sahaja. Jadi vektor macam tu. Vektor translasi dia tegak. Okay, anak panah ni jangan salah. Anak panah ni kamu tengok . Macam tu. Mesti dari objek. Anak panah dia tak boleh terbalik. Kalau terbalik salah. Okay. Mesti dari objek pergi ke image. Objek sini image. Objek, image, objek, image. Jadi apakah dia punya vektor translasi? Okay. Dia terus bergerak ke bawah. Dia tak ada kiri, dia tak ada kanan. Dia tak ada pergerakan ke paksio X tu tak ada. Kalau tak ada pergerakan kiri kanan, kamu letak sifar. Okay. 6 unit ke bawah. Bawah ialah negatif. Negatif 6. Okay. Negatif 6. Boleh faham? Okay, siapa yang faham C, angkat tangan. Okay, very good. Okay, setakat A, B, C. Okay ke? Vektor translasi A, B, C. Boleh semua? Okay, okay, good. Ophelia. Okay, kita tengok yang seterusnya D. Okay, kita ambil this one. Titik P bergerak 3 unit ke kanan. Okay, 3 unit ke kanan. Dari P, kita gerak 1, 2, sudah. 2, 3. 3. 2, 3. Okey, stop kat situ. Ini ialah P yang keempat. 1, 2, 3, 4. Okey. Dia bergerak ke kanan, jadi vektor translasinya macam ni. Okey. Tarik sini. Sampai sini. Dari P ke P tanda. Buat anak panah. Macam tu. Okay. Jadi dia punya vektor translasi, bagaimana nak tulis dia? Dia bergerak ke kanan. Okay. Ke kanan ialah positif 3. Okay. Kamu tulis atas 3. Dia tak ada turun, dia tak ada naik. Sifar. Okey, selesai contoh 5. Jawapan cikgu, cikgu combine satu gambar. Ini jawapan dalam buku teks, dia asingkan setiap satu, kamu tambah ni. Yang penting ni ada anak panah. Ini kamu tambahkan ni. Ini tak ada dalam buku teks. Okey, ini kamu buat sini negatif 2. Negatif 3. Sini negatif 5. Kan? 5. Negatif 5. Bawah. Kecil kan? Sifar. Negatif 6. Sini. Jangan buat pecahan . Kamu letak nombor je. Sini 3 atas. Bawah sifar.
Okey. Nampak ni? Macam ni. Okey. Contoh 5. Semua faham? Angkat tangan. Siapa yang faham? Semua sekali. Okey. Macam tu je. Kita tengok seterusnya yang kamu dah catat semalam. Kamu catat contoh 7. Ni lagi senang. Kenapa dia senang contoh 7? Dia dah lukis objek dan image. Kamu punya tugas tentukan translasi sahaja. Maksudnya kamu tulis dalam bentuk AB. Vektor translasi. A, B. Macam tu saja. Okay. Langkah pertama, tentukan objek image. Okay. Q tanda dengan Q. Q tanda ialah image. Ini I. Q objek. Jadi dia mesti bergerak dari objek ke image. Tak boleh terbalik. Kamu terbalik memang salah semua jawapan kamu Ingat Jadi ini segitiga bersudut tegak. Kamu pilih mana-mana bucu. Satu bucu sahaja. Okay. Katakan cikgu pilih bucu bawah ni. Nampak bucu bawah ni? Jadi dia mesti jumpa bucu bawah juga. Image. Okay, kamu tanda dulu. Bucu yang sama bagi objek dan image. Okay, langkah kedua. Langkah pertama tadi, mana satu objek, mana satu image. Langkah kedua ni. Okay, cikgu besarkan ni Okay, tandakan satu bucu. Sini satu lagi. Okay, sekarang kita bergerak. Okay, gerak. Okay, gerak dulu. Mesti dari bawah sebab dia objek. 1, 2. Macam tu 2, 3. 3 ke kiri. Terus kamu tulis sini -3. Kemudian naik atas sampai jumpa bucu yang baru. 1, 2, 3, 4. Ayolah sudah. Okay. 4 naik atas dia positif. Okay, positif. Sekejap Ini loading pula. Okay, sini 4. Jadi, apakah jawapan dia? Buat kurungan -3. -3, 4. Okay, kita cek betul tak? Okay, sama. -3, 4. Okay, faham yang ni? Okay, siapa yang faham A? Okay, semua boleh ikut langkah dia. Satu-satu langkah. Memang kamu boleh skor soalan ni. Senang dapat. Okay, semua boleh? Okay, B pula. Okay, langkah yang sama. Pilih, okay, ini P tanda atas objek, bawah image. Kemudian pilih satu bucu, cikgu ambil atas pula. Sini atas, sini pun atas. Pilih yang sama bucu dia.
Kemudian kita bergerak. Okay, sini dulu. 1, 2, 2, 3, 4. Ini ke kiri ya. Ke kiri negatif 4. Turun bawah lah pula. Okay. Lepas tu turun bawah. Satu, dua, tiga. Okey, dah jumpa kan? 3. Turun bawah negatif juga. Negatif 3. Jadi jawapan dia mesti ada kurungan. Kemudian tulis negatif 4, negatif 3. Okey, kejap saya tukar warna dia. Okey, sini. Kurungan. Jangan terbalik. Negatif 4. Bawah. Negatif 3. Tutup kurungan. Okey, tengok. B. Okey? Dapat B? Semua faham? Yang angkat tangan? Okey, B? Okey, bagus. Okey, last one. Kita tengok last one. C. Okey, kita dah tahu mana objek dan image. Kita pilih bucu yang senang. Kalau cikgu ambil yang hujung ni. So dia tak bercantum. Ini. Sini kan. Okey, dia tak ada kiri, dia tak ada kanan. Kamu straight je turun bawah. Kamu straight je turun bawah. 1, 2, 3. So turun bawah negatif 3. Jadi dia tak ada pergi kiri kanan. Dia tak pergi kiri kanan. Dia turun bawah terus. Okay, kejap. Okay, sini. Terus kamu buat ni. Okay, tak ada kiri, tak ada kanan. Sifar. Tiada pergerakan yang terlibat. Kemudian dia turun bawah. So negatif 3. 3 kotak, 3 unit. So negatif 3. Dah siap macam tu je. Tutup kurungan. Tutup kurungan. Jadi jawapan dia sifar negatif 3. Okay, macam ni. Sifar negatif 3. Okay, jadi dah selesai contoh 5, 6, 7. Itu semua ialah translasi. Okay, jadi tugasan. Okay, latihan. Okay, ini dia. Okay, jom cuba 11.1, 11.2, hari ini 16 hari bulan 11. Okay. Ini latihan soalan 1. Soalan 2.
Soalan 2, tentukan koordinat image bagi objek 5, -3. Kamu buat SATA, kamu buat graf tu ada paksi X, paksi Y, buat je dekat buku tulis kamu ada kotak-kotak. Lepas tu gerakkanlah dia. Kalau 2, 2 ke kanan, 2 bawah ni, 2 ke atas. 4, 6, 4 ke kanan sebab dia positif. 6, 6 ke kanan. Sini -3, -1, -3 ke kiri, -1 ke bawah. Okey, jadi buat soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okey, seboleh-bolehnya siapkan hari ni. Kenapa siapkan hari ni? Sebab esok kamu ambil kertas ujian. Okey, untuk esok ujian PTP untuk subjek teras. Okay, jadi mulai esok seminggu kamu kena siapkan BM, BI, Math, sejarah, sains, pendidikan moral. Okay, jadi ini kamu siapkan hari ni lah. 1, 2, 3, lepas tu kamu ulang kaji semula topik yang baru-baru belajar untuk soalan esok. Okay, ada soalan? Okay, setakat ni sampai 11.2 je. Boleh semua? Okay? Okay, kalau semua okay, boleh angkat tangan. Cikgu upload ni nanti dalam YouTube. Cikgu tak pasti sampai bab berapa. Kejap ya, cikgu tengok balik. Mungkin bab 10 Bab ni tak masuk. Ini untuk kamu prepare. Kita habiskan topik. Okay? Jadi kamu study sampai bab 10. Nanti kan kamu dapat kertas tu juga balik rumah. Kamu boleh ni lah. Kamu boleh buat sendiri tengok nanti. Okay? Okay, Ophelia? Ni semua dah belajar. Kamu boleh rujuk balik. Kalau tak faham, kamu tengok balik YouTube yang mana cikgu dah upload. Semua ada dalam tu. Dari bab berapa kan? Ada juga yang ulang kaji tu. Okay, jadi cikgu sambung dalam WhatsApp. Okay? Okay, thank you semua.